واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, dan pada hari ini kita bersama dengan rakan-rakan di studio yang berada dan juga berada di rumah di depan kaca TV di YouTube ataupun di Facebook bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Fazrul, apa khabar? Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan rakan-rakan kita istimewa daripada section 7. Daripada kumpulan pesara surau Platinum Mawaddah section 7. Masya-Allah, masya-Allah. Ahlan wa sahlan kita ucapkan selamat datang ke My Quran Time. Lain sikit. Masya-Allah. Ya. Ada geng. Masya-Allah, ya. Biasanya ramai kaum wanita ya. Alhamdulillah kita ucapkan tahniah pada kaum wanita, kaum Adam ya, lelaki yang hadir bersama dalam My Quran Time, dan kita tahu bahawa ini adalah sebagai satu kesungguhan kepada tuan-tuan yang berada di studio dan juga yang berada di rumah. Terus kita share, kongsikan dengan rakan-rakan, maklumkan bahawa kita sekarang berada pada halaman yang ke-7, ingin mendalami kepada ayat 45 hingga ayat yang ke-48. Kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan kebaikan, keberkatan kepada ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis bagi ayat 45 hingga ayat yang ke-48. Daripada ayat yang ke-45 hingga ayat 46, kita melihat kepada ciri orang yang bersedia ya, orang yang bersedia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang digelar sebagai khasyi'in ya, dalam memohon keampunan, dalam memohon pertolongan dalam hidup seharian. Kemudian kita akan melihat kepada ayat 47, perintah Allah kepada Bani Israel. Sekali lagi Allah menyeru ya Bani Israel pada ayat yang ke-47. Selepas kita melihat pada ayat yang ke-40 tentang mengingati nikmat. Sekali lagi ya, nikmat diseru untuk diingati, dan kali ini sedikit berbeza mesejnya, dan kita akan lihat apakah signifikan kepentingannya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat yang ke-48, syafaat dan keadaan hari akhirat. Ya, bagaimana peristiwa hari akhirat itu tidak ada syafaat, tidak ada peluang untuk menebus ya, membuat tebusan kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membaca ayat 45 hingga ayat 48 untuk kita memulakan majlis kita pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama dengan kenangan yang indah, cipta kenangan yang indah pada ketika ini, kerana kita bersama dengan sebaik-baik kata-kata, sebaik-baik kalam, itulah kalamullah Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya untuk sama-sama kita mengambil kebaikan, keberkatan dan manfaat yang begitu banyak daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita nak baca terlebih dahulu sebelum dapat sama-sama kita nak mendengar kupasan dan tadabbur supaya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ayat 45 hingga 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر
الصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat yang ke-45 sehingga ayat yang ke-48 daripada surah Al-Baqarah sebagai pencerahan kepada kita. Kita menyambung kepada diskusi ya, bagaimana Allah mencerahkan kepada kita tentang satu kaum yang diberikan hidayah, iaitu Bani Israel ya, sebagai kaum yang pertama yang dikaitkan dengan hidayah. Ada individu-individu yang diberi hidayah seawal Nabi Adam alaihi salam dan telah pun kita maklum sehingga ayat yang ke-39, tetapi sebagai satu komuniti yang memang besar yang diseru untuk menyuruh ataupun menuju hidayah. Inilah rekod sejarah pada ayat yang ke-40 dan kita teruskan dengan ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, dan ini adalah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ini adalah terjemahan daripada ayat 45 menyambung kepada beberapa isu dalam masyarakat Bani Israel. Salah satunya ialah di kalangan ilmuan mereka itu yang menyeru manusia kepada kebaikan dan mereka melupakan diri mereka. Mereka tak cakap serupa bikin, dan padahal mereka itu membaca Alkitab pada ayat yang ke-44. Bagaimanakah kita nak mengubat perkara ini? Ya, bagaimana mengubat para ilmuwan, orang-orang yang beragama daripada bercakap tidak serupa bikin dan juga mereka tidak mengendahkan peraturan-peraturan untuk mereka. Ya, mereka cakap, mereka ajak orang tetapi diri sendiri dia tak kisah untuk dia menipu ataupun tidak mematuhi kepada janji yang diberi, kerana yang kita belajar dalam tradisi Bani Israel ini, mereka ada kepentingan tersendiri. Mereka ada kepentingan untuk menjaga nama, mungkin nak dapat komisen ya, apabila mereka ini ada ramai follower, pengikut, maka mereka akan mendapat lebih banyak lagi bayaran dan juga pelbagai insentif kepada mereka, sehingga kan mereka mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan dan menyembunyikan sebahagian ayat-ayat yang mungkin mengenakan kepada dirinya ataupun pada pihak-pihak yang mempunyai interest ya, keinginan tertentu untuk menang, untuk berjaya walaupun bertentangan dengan panduan daripada Allah. Maka ubat untuk perkara ini, mengubat kepada penceramah-penceramah dan masyarakat daripada dimanipulasikan daripada mesej hidayah yang asli daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita kena minta tolong Ustaz ya. Wasta'inu ini daripada perkataan aun, iaitu kita dah buat sesuatu tapi kita perlukan pertolongan Allah untuk melengkapkannya. Itu aun ya. Kalau katakan ada beza dengan sa'adah ataupun usa'idu ataupun istinsar, itu semua adalah minta tolong juga, tetapi bila bercakap tentang istilah isti'anah yang kita baca dalam surah Al-Fatihah Ustaz,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, iaitu kita minta ataupun kepadamu ya Allah kami beribadah, padamu kami mohon pertolongan. Maksud pertolongan yang kita perlukan itu, kita dah buat kerja, kita dah baca Quran, kita dah ada projek yang kita dah buat, tetapi ya Allah kami ni tak dapat nak sempurnakan, ada masalah, ada cabaran, kami perlukan pertolongan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah formula untuk kita menyelesaikan cabaran-cabaran hidayah tidak original, ya, hidayah yang boleh mengacau dalam masyarakat, apatah lagi bila kita bercakap tentang orang-orang beragama yang boleh mencampur adukkan kebenaran ini. Allah menyatakan bisabri wassalah. Yang pertama ialah minta pertolongan untuk selesaikan masalah ini dengan sabar. Sabar ini bukan sekadar kita sabar pada ujian, tetapi sabar untuk membuat kebaikan, sabar untuk menyampaikan kebenaran. Ini semua adalah sabar, dan puncak kepada sabar ini wassalah, ya, iaitu solat yang didirikan, yang diseru pada ayat yang ke-43. Dengan solat ini Allah menyatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sabar dan puncaknya itu adalah pada solat. Biasanya kita terjemahkan minta tolong dengan sabar dan solat, Ustaz, ya. Tapi waw di sini adalah waw al-bayaniyah, waw menerangkan apakah sabar itu. Ada orang kata sabar ni macam mana, ya? Adakah sabar ni saya mesti kerja keras, ya, saya mesti buat itu buat ini. Sabar segala perkara ketika meninggalkan dosa dan melaksanakan kebaikan, tapi puncaknya itu apabila kita masih lagi mendirikan, memperjuangkan solat. Dan inilah yang perlu kita faham, ianya berat, ya, bukannya mudah untuk mendirikan solat. Menunaikan solat, okey, ada orang yang dia sembahyang tapi dia tak ingat pun apa yang dia cakap, ataupun dia mungkin lambat, ataupun dia tidak berjemaah. Tetapi kalau ianya berjemaah, faham apa yang disebutkan, sedar diri adalah hamba, ini adalah berat kecuali orang yang khusyuk. Apa maksud orang yang khusyuk? Allah jelaskan kepada ayat yang ke-46 yang kita akan lihat sebentar lagi. Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada bagaimana Allah memberikan ubat dalam kita memastikan kita dapat hidayah yang original daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada cabaran-cabaran ya ketika kita menghadapi hidayah ini sebagai bekalan kepada Nabi Adam yang diarahkan turun ke muka bumi, dan juga kepada kita yang sudah berada di muka bumi ini untuk menuju cerah, menuju Allah Subhanahu Wa Taala ke syurga suatu hari nanti insya-Allah. Jadi apakah ubatnya? Salah satunya Allah nyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan pada Allah itu dengan sabar. Menurut Imam Al-Alusi ataupun dalam Ruhul Ma'ani menyatakan bahawa sabar ini satu mematahkan keinginan syahwat dan juga yang keduanya menyucikan hati. Kita sabar, kita beritahu pada hati kita sabar, kita baca Quran ya, dan juga kita mematahkan keinginan syahwat kita, iaitu agar kita bukan ingin buat perkara-perkara yang berdosa. Dengan sabar ini maka akhirnya ianya menyebabkan Allah menolong kita, kerana dua perkara ini, syahwat ataupun mematahkan keinginan ini dan juga penyucian hati, adalah asbab untuk sesuatu perkara ataupun bantuan daripada Allah itu untuk diterima. Kita berdoa, tetapi doa itu akan dimudahkan bila kita meninggalkan perkara dosa dan maksiat, dan juga yang keduanya menyucikan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentunya apabila kita solat, puncak kepada kesabaran, kerana ada orang juga yang solat Ustaz ya, tetapi dalam hatinya masih lagi bercakap-cakap ataupun masih ingat lagi perkara di luar solatnya. Itu tidak dinamakan solat yang dimaksudkan dalam ayat 45 ini. Solatnya juga kadang-kadang masih lagi bertempiaran dengan dosa ya, lepas solat buat dosa balik semula pun itu tidak diterima, dan malah lebih daripada itu ada yang tidak mudah untuk solat awal waktu berjemaah kerana dosa yang masih lagi tidak diucapkan istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Allah menyatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, ini adalah sukar kecuali orang yang khusyuk. Iaitu siapa orang yang khusyuk? Biasa kita kata bahawa orang khusyuk tu khusyuk dalam solat Ustaz kan. Tapi orang yang benar-benar khusyuk, Allah nyatakan di sini yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, iaitu mereka yang yakin betul-betul bahawa mereka itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan bertemu dengan Tuhan yang bagi kita macam-macam nikmat pada hari ini tuan-tuan. Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita baca Quran, Allah bagi kita bernafas, macam-macam kita senaraikan nikmat-nikmat. Kalau Bani Israel itu diingatkan pada ayat 40 untuk mengingati pelbagai nikmat ya, selamat daripada Firaun. Mereka itu diberikan manna wassalwa, diberikan awan yang meneduhkan mereka, air ketika mereka haus. Semua nikmat-nikmat pada kaum itu, kalau kita di Malaysia ini ataupun di mana-mana negara kita diberikan nikmat ekonomi, rumah dan sebagainya, keluarga, semua perkara itu adalah datang daripada siapa? Daripada satu sumber. Biasanya Ustaz ya, kalau kita pergi, katakan tuan-tuan keluar daripada rumah sebentar tadi, dekat depan rumah tu ada cakap letak dalam satu guni, sila ambil. Bila kita buka-buka dalam tu ada 1 juta Ustaz. Memang kita rasa wah kejutnya kan. Besok nampak lagi 1 juta. Ambil lah, ini memang hadiah daripada saya. Mesti kita rasa, siapalah yang bagi nikmat-nikmat ini. Lebih daripada itu, sebenarnya setiap hari kita bukan sekadar diberikan nilai 1 juta. Kalau bagi tahu mata kita lah tuan-tuan kan, mata kita nilainya berapa juta Ustaz kalau kita nak nilaikan kan. Lidah kita, telinga kita berjuta-juta kan. Dan Allah tawarkan kepada kita setiap hari. Bagi orang yang dapat 1 juta dalam guni pun rasa wah saya nak jumpalah siapa yang bagi. Bagi orang yang selalu mengingat nikmat Allah SWT akan jadi rindu ya, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, rasa yakin saya ni nak berjumpa dengan pemberi kepada nikmat-nikmat yang ada, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka itu yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka kembali, sudah pun kita bincang sebelum ini, bila kita jumpa perkataan raja'a ini sahaja, kembali pada Allah, kita bukan sekadar kembali dengan mata, dengan tangan kita sahaja, tapi kita kena buat persediaan. Kita kena bawa roh kita yang asli, yang bersih, yang fitrah, ya, yang qalbun salim, dan sudah tentunya kita kena siapkan dengan amal-amal yang besar. Dan salah satu amal yang besar itu adalah sabar dan juga solat yang dinyatakan pada ayat 45. Jadi ini adalah ubat. Ubat kalau katakan diri kita rindu nak bertemu dengan Allah, insya-Allah hidayah
akan hadir pada diri kita dan tidak mungkin dimanipulasi. Jadi isunya Ustaz ya, hidayah boleh kena scam dengan penceramah ataupun dengan mana-mana individu penceramah ke pakar motivasi ke. Pasal kita ni kadang-kadang mungkin bab sabar dan solat itu, dia kalau boleh nak tahu tentang diri ya, nak berjaya tu, dia nak pakai perkataan penceramah. Kalau awak nak berjaya, awak kena pakai baju hijau contohnya kan. Dia nak yang cepat. Dia tak nak yang buat sikit-sikit organik untuk terus berjaya, ataupun nak kena baca Quran sedikit demi sedikit untuk mendapat pencerahan. Dia nak yang cepat, yang segera. Tetapi isunya ialah benda-benda yang segera ini kadang-kadang isti'jal minasyaitan, tetapi bila bercakap tentang itminan, ketenangan itu adalah datang daripada Allah melalui sabar dan juga solat sebentar tadi dalam ayat 45. Jadi ini membawa kita kepada perkataan pilihan pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataan kita ialah illa alal khashi'in, yang kita fokuskan kepada perkataan al-khashi'in, kata akarnya khasya'a, yang bermaksud khusyuk ataupun tunduk. 17 kali disebut di dalam Al-Quran, berulang dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Anbiya dan dalam surah Al-Mu'minun. Salah satu maksudnya adalah khusyuk, tunduk dan tandus. Ya, tandus, kalau katakan tanah yang tandus itu namanya adalah khasyi'atu minal ard. Ya, jadi bila kita ini jadi orang yang khusyuk, kita rasa ketandusan. Kita ni tak ada apa-apa yang memberi kita macam-macam selama ini adalah daripada Allah. Ya Allah, saya rindu nak bertemu denganmu, ya Allah. Kita baca sekali lagi ayat 46, ciri orang yang khusyuk di dalam surah Al-Baqarah. Silakan Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah, kita dapat satu penyelesaian yang sangat penting, yang mestilah di kalangan kita orang-orang beriman kena bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup saja dengan usaha, strategi yang kita lakukan, fikiran kita dah plan macam-macam, tapi mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan solat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar yakin dengan pertuanan Allah, sehingga kita menjadi khusyuk apabila kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tekankan sekali lagi ayat yang ke-45. واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله. Surah Al-Azim, ayat yang ke-45 ini sebagai satu peringatan kepada saya, pada tuan-tuan sekalian, bahawa setiap perkara dalam hidup kita ini kita dah laksanakan, kita sudah pastinya memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pencerahan daripada Allah, namanya hidayah, dan hidayah yang kita ingin adalah hidayah yang benar-benar daripada Allah, sebagaimana dalam ayat yang ke-38 bahawa fa imma ya'tiyannakum minni, ya, jika datang daripadaku hidayah, huda, maka kita kena pastikan bahawa ya'tiyannakum itu adalah yang datang benar-benar, bukannya ia datang begitu sahaja. Kadang-kadang kita boleh cari daripada YouTube, kita boleh saja pergi ceramah mana-mana dan kita dengar tips-tips yang datang daripada penceramah, rupa-rupanya ianya bukan hidayah yang original. Hidayah itu telah dimanipulasi, telah dicampur adukkan, dan kalau kita beramal dengan perkara tersebut, ianya mungkin akan menyebabkan pertolongan itu bukan pertolongan daripada Allah, yang menyebabkan kita tertanya-tanya, mengapa saya masih lagi bimbang, ya, mengapa saya ini masih lagi sedih dalam kehidupan saya. Rupa-rupanya ianya bukan hidayah yang asli, yang original. Tetapi kalau nak pastikan perkara tersebut, kita selalu sabar dan juga mendirikan solat dalam kehidupan. Kita berhenti sebentar, kita kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا
مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dalam My Quran Time. Quran, salat dan infak. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama juga dengan kumpulan pesara surau Platinum Mawaddah section 10 Alhamdulillah. Biasa dengan muslimat. Hari ini muslimin ramai sikit, ada geng lah kita Ustaz Fas. Daripada surau section 7 Mawaddah, surau Mawaddah yang saya dikhabarkan, dimaklumkan tadi solat subuh surau mengalahkan masjid. Masya-Allah. Dekat 300 orang solat subuh. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan surau tapi ramai ahli jemaah betul. yang ada, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan ayat kita hari ini, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, sabar dan solat, mudah-mudahan dengan semangat begitu menjadi anak-anak muda pun ramai waktu Betul. subuh diberikan orang kata apa, semangat dan galakan untuk mereka datang ke solat. Mungkin dapat sama-sama kita contohi insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini. Kita lihat slide kita untuk ulang kaji tajwid pada ayat yang ke 45 la kabiratun illa, menjelaskan hukum izhar halqi pada kalimah wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Macam mana berlakunya izhar halqi apabila sama ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi ataupun huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf yang berada di bahagian leher ataupun halqum kita yang ada 6 tu, dan hari ini bertemu dengan hamzah, maka hendaklah dibaca secara izhar, jelaskan suara nun mati pada tanwin itu tanpa boleh dipanjangkan gunnah, dan berhati-hati supaya jelas menyebut huruf hamzah yang selepas itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lakabiratun illa. Begitu dia punya tempo dia. Jangan lakabiratun illa, tu dah lebih. Hanya cecah saja makhraj nun dan suara gunnah nun yang semula jadi tu berdengung, kemudian terus ambil hamzah. Lakabiratun illa, gitu. Jangan lama-lama situ. Ataupun bila ustaz kata jangan panjangkan gunnah, dia jadi melompat pula. Wa innaha lakabiratun illa. Allah dia buat cepat gitu pula. Pun tak boleh juga. Ikut kita punya standard tempo kelajuan bacaan tu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. 1 2 mula. Sekali lagi. 1 2 mula. Kuat sikit. Ya, begitu. Okey. Mantap. Maknanya jangan kita panjangkan gunnah di situ. Dan yang kedua,
pada sebutan huruf kita nak bezakan sebutan huruf sin dan juga sad. Kita lihat slide kita kalau ada wasta'inu bis-sabri. Menjelaskan perbezaan huruf sin dan sad pada kalimah wasta'inu bis-sabri. Ada satu sin wasta'inu bis-sabri was-salah, ada dua sad selepas tu. Maka biar nampak jelas perbezaan dia. Anginnya samanya bunyi. Okey? Ada sofir, sifat sofir, sifat hamas, tapi sad lebih kuat sebab dia huruf yang isti'la, yang tebal. Huruf yang itba', ya, huruf yang kita kata bersifat dengan kuat. Maka biar nampak perbezaan dia. Wasta'inu bis-sabri was-salah. 1 2 mula. Mantap. Sekali lagi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nampak perbezaan dan nampak suara jantan tu, Safas. Nampak suara kelelakian tu. Kan waktu itu asal dia, slow bunyi. Okey, tak apa, malu-malu. Okey. Sin dan sad. Wasta'inu bis-sabr. Sekali lagi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita nak masuk segmen yang kedua selepas tajwid, segmen hafazan. Hafazan Al-Quran. Ustaz dah tua saya ni boleh hafal ke? Hafal tak kira umur. Hafalan tak kira umur. Walaupun kita saya dah tak masuk dah hafal. Tak masuk dah. Otak tak masuk dah. Masuk insya-Allah. Benda yang kita baru baca, benda yang baru kita lihat, benda yang baru kita dengar, itulah yang paling dekat dengan kita, yang akan kita ingat, paling pantas. Maka tak ada lain cara bukan konsep kita membaca, mendengar, melihat, membantu kita untuk kita menghafaz sesuatu. Apatah lagi kita berusaha menghafaz ayat-ayat Allah ni. Satu benda yang sangat kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan memberi kebaikan kepada kita. Dan saya rasa semua dah hafal ni. Kan? Kacang je tak? Dua kali baca je, 2 kali buat je, satu baris saja. Tadi masa tajwid tadi dah ulang-ulang dah. Rupanya dah ingat dah. Tak payah ulanglah, tutup Quran terus sekarang. Boleh tutup Quran, hanya bergantung kepada pendengaran semata-mata. Okey? Huruf dah bang kaji tadi huruf sin, sad, khashi'in, khusyuk, sabar dan solat, kan bahasa Arab tu bahasa Melayu juga. Sabar, solat, khusyuk, kabirah, la kabirah tu, kabir kita sebut bahasa Melayu kabir juga. Kan? Jadi lepas tu tajwid dah sebut tadi. Okey, tutup Quran. Jangan papa penerbit, jangan papa ayat. Jangan memaparkan ayat. Okey, bergantung pada dengar saja. Auzubillahi wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Tinggi kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa yang pertama wasta'inu bis-sabri was-salah. Tu okey dah nampak tadi. Wa inna, bukan wa inna, wa innaha. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. 1 2 mula.
Illa ada satu ya. Illa bukan ala terus, illa alal khashi'in. Bagus semangat Yang salah tadi tu bagus. Siapa yang salah tadi bagus sebab apa? Bila dia salah tu dia akan ingat selama-lamanya. Okey? Yang tak pernah buat salah nanti akan buat salah nanti. Maknanya kita tak sempurna. Okey, sekali lagi sebelum saya lepaskan kepada tuan-tuan untuk baca sendiri. Wasta'inu bis-sabri was-salah. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Masih ada ya tinggal illa tadi. Terus nak ala. Illa penting. Illa tu tegas kata Safah. Tegas. Melainkan alal khasyi'in. Okey, 1 2 mula daripada wasta'in. 1 2 mula. Masya Allah, moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita semua yang hadir pada hari ini dan penonton-penonton Ahlul Quran semua di kalangan orang yang sentiasa menunaikan salat dan diberikan bekalan kesabaran menjadikan kita semua minal khasyi'in, orang yang khusyuk. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini. My Quran Time. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Kita kembali dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-48 dan sudah pun kita melihat dua ayat 45 hingga 46 bagaimana Allah menawarkan kepada kita formula untuk mendapat bantuan di atas muka bumi ini iaitu wasta'inu bis-sabri was-salah dan ini adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan kembali semula Allah mengingatkan kepada kita, kepada Bani Israel terutamanya pada ayat yang ke-47, wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu daripada semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Kita baca ayat 47 sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, sama-sama kita baca pada ayat yang ke-47 untuk kita memaknai ayat yang berkaitan dengan Bani Israel. Ada panggilan Bani Israel di situ, satu panggilan yang merupakan satu kisah yang mesti cerita ataupun ayat yang mesti kita fahami dan kita tadabbur bersama untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitanir. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-47 ini, wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dalam ayat ini sebenarnya, kembali semula Ustaznya, bila bercakap tentang cabaran bagi Bani Israel, sudah pun diingatkan pada ayat ke-40, iaitu cabaran hidayah. Cabaran hidayah, kalau katakan mereka sudah dapat Taurat, bila diingatkan untuk beriman kepada Al-Quran, mereka tidak mahu, ya, walaupun dalam Taurat ada menjelaskan tentang ciri Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada di kalangan ilmuwan dan juga ustaz-ustaz pada zaman Bani Israel ini mencampur adukkan kebenaran dan juga menyembunyikannya, kerana ini akan mengganggu kepada status mereka di dalam masyarakat, kerana mereka mungkin lagi tidak digelar ustaz menjadi rujukan kepada Bani Israel, tidak menjadi orang yang dominan di Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kita tahu bahawa cara untuk kita berada pada hidayah yang asli original itu dengan kita mohon pertolongan dengan sabar dan solat. Dan ini berat kecuali orang yang benar-benar ingin bertemu Allah, mengharapkan bantuan daripada Allah, mengharapkan untuk Allah membantu pada setiap masa, dan ganjaran yang paling besar adalah daripada Allah, bukan ganjaran daripada manusia. Maka sekali lagi Allah ingatkan, wahai Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat-nikmat yang telah pun aku, iaitu Allah, berikan kepada kamu. Sama seperti ayat yang ke-40, tapi bezanya ialah kali ini di hujung itu, wa anni faddaltukum alal alamin. Segala nikmat yang ada, selamat daripada Firaun, mendapat Taurat, mendapat awan yang meneduhkan mereka di padang pasir, mendapat air, mendapat manna wassalwa, pelbagai nikmat-nikmat itu Allah suruh ingat. Kerana apa? Kerana makin kita banyak mengingat kepada nikmat, satu masyarakat itu akan bercakap perkara baik-baik berkaitan dengan Allah, dan kemudian ianya menjadi akses kepada hidayah. Tetapi dalam masa yang sama, nikmat yang ada itu bukan untuk dibongkakkan, Ustaz, ya. Ini yang menjadi cabaran kepada Bani Israel ini. Bila mereka dapat banyak kelebihan, dapat Nabi Musa, dapat Taurat, dapat manna wa salwa, dia kata bahawa kita ni adalah the chosen one. Jadi dia berbangga dengan nenek moyang mereka, sampaikan mereka bila sampai kepada Bani Israel di Madinah itu, mereka katakan bahawa kami terpilih. Kami tidak perlu untuk mentaati ataupun beriman kepada Nabi Muhammad, kerana habislah semua status kemuliaan kami. Allah nyatakan, wa anni faddaltukum alal alamin. Kami beri sebenarnya segala nikmat kemuliaan yang ada itu adalah bukan kerana kamu ini Yahudi, bukan kerana kamu Bani Israel, tetapi kerana ianya adalah anugerah. Faddaltukum itu maksudnya aku yang memberikan kelebihan itu kepada kamu atas seluruh alam pada waktu zaman Nabi Musa, pada waktu mereka ini berpegang kepada iman. Dan kalau mereka beriman pada waktu zaman Nabi Muhammad dan sampai sekarang, maka mereka tetap juga akan diberikan fadal atas seluruh alam ini. Ini mesej yang penting kepada kita, agar kita jangan rasa bahawa kalau kita lahir Islam, Ustaz, ya, lahir Islam sebagai umat Nabi Muhammad, ini tanda kita ni mulia. Dia bukan mulianya itu pasal lahir Islam, tetapi mulianya itu kerana apa? Kerana mengingati nikmat Allah dan mengikut petunjuk daripada Allah. Itu yang menyebabkan Allah memberikan fadal, kelebihan demi kelebihan, kemuliaan demi kemuliaan, bukan kerana IC-nya Islam dan lahir dalam negara Islam, maka akhirnya kita adalah yang lebih mulia, padahal tidak benar-benar mengkaji kepada hidayah. Dan pada ayat yang ke-48 Allah menjelaskan wattaqu, ya. Perkataan ini sudah muncul pada ayat yang ke-41, di mana apabila ada orang yang dia menjual
hidayah ataupun ayat-ayat Allah itu dengan harga yang rendah, ya, ditukarkan dengan pangkat, dengan nama, berbanding dengan mengikut hidayah daripada Allah. Maka Allah nyatakan bertakwalah pada Allah pada hari yang tidak berkesan, ya, tidak seorang tidak dapat membela satu diri kepada satu diri yang lain. Orang Yahudi kata bahawa kami adalah the chosen one. Di hari akhirat nanti, walaupun IC-nya Islam ke apa sebagainya, kalau tidak atas dasar iman, ya, atas dasar kembali kepada Allah, seorang tidak boleh untuk menebus orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tak boleh tolong antara satu sama lain. Oh, pasal dia geng saya dahulu, saya boleh bagi dia syafaat untuk dia VIP lane ke syurga. Tidak boleh. Wala yuqadu minha adl, iaitu tidak boleh tebus, Ustaz. Tak boleh, ya, pasal dia ada kuasa, saya nak tebus agar nanti bila mahkamah jatuhkan hukuman ke apa ke, kita bayar sikit, nanti saya akan lepas daripada tuduhan rasuah ataupun segala korupsi yang dibuat selama ini. Di dunia mungkin boleh lepas, tetapi bila sampai di akhirat, pasal orang-orang di kalangan pemuka Bani Israel ini, Ustaz, dia bijak, ya, dia bijak, dia boleh corner dia punya sistem kehakimannya, sistem perundangan untuk dia melepaskan dirinya. Padahal pada waktu itu wala hum yunsarun, mereka itu tidak akan dibantu sama sekali. Sebagai peringatan kepada kita, kita berpegang kepada keimanan dan kita jangan meletakkan double standard dalam menerima kebenaran. Kalau dengan diri kita ketepikan, kalau katakan orang lain, kita henyak sampai tidak bergerak. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita berusaha untuk fokus agar khusyuk di dalam solat, kerana kita tahu itu adalah formula penting untuk kita sentiasa diberi hidayah yang asli. Yang kedua, mensyukuri nikmat dengan menggandakan amal kebaikan. Ini seruan kepada Bani Israel dan juga seruan kepada kita umat Nabi Muhammad, agar jangan sampai kita rasa diri kita inilah punca nikmat, tetapi puncanya daripada Allah. Yang ketiga, memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana kita tahu bahawa kita perlukan syafaat daripada Nabi, dan syafaat daripada Nabi itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perjuangan keimanan, bukan kerana lahir sebagai seorang Arab, sebagai Melayu, sebagai Cina, saya mulia, bukan, tetapi kerana memperjuangkan iman. Kita berdoa di hujung ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli iman. Allahumma ja'alna min ahli iman. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman. Ya Allah, jadikanlah kami ahli di kalangan orang-orang yang beriman. Sebagaimana Engkau telah janjikan kelebihan bagi orang-orang yang beriman, mimman basyartahum birrauhi warraihan warridha warridwan, dan ridalah kepada kami dan masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu ya Allah dengan penuh kebaikan kenikmatan ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Peliharakanlah diri kami ya Allah. Peliharalah diri kami dan keluarga kami semua ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada setiap hari dapat benar-benar masuk dalam hati kami untuk kami dapat amalkan dan menjadi azimat penting dalam kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Kurniakanlah kepada kami, rezekikanlah kepada kami istiqamah, rezekikanlah kepada kami istiqamah dan ikhlas dalam melakukan kebaikan ya Allah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita istiqamah berada di atas jalan hidayah. Itulah mesej penting kita berada membaca dalam Quran Time pada hari. Dan terus saya menyeru pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita menghubungi nombor yang tertera. Sama ada tuan-tuan ingin menyumbang ataupun menyumbang idea ataupun jaringan bagaimana kita boleh mempelbagaikan, memajukan lagi penyampaian Al-Quran dan terus disebarkan ke seluruh alam, ya, pelbagai pelosok dengan idea pelbagai, kerana kita yakin bahawa surah ataupun Al-Quran ini adalah satu kebenaran mutlak yang perlu diperjuangkan dan kita perlu berbangga terus ianya dimartabatkan di mana jua. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Terus kita mendalami Quran, solat dan infak untuk menjadi insan tidak rugi menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين